Okey, salam dan salam sejahtera dan selamat tengah hari semua. Ulasan saya berkenaan dengan politik Malaysia sekarang ni, yang mana kalau kita lihat ya, politik dalam negara ni sibuk ya, parti-parti politik sibuk berebut jawatan Perdana Menteri. Ha, Parti A nak jadi Perdana Menteri, Parti B nak jadi Perdana Menteri, Parti C nak jadi Perdana Menteri. Jadi kegilaan politik dalam negara yang bernama Malaysia hari ini, kegilaannya adalah berebut nak jadi Perdana Menteri. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, hakikatnya sama semua. Kan? Cara politiknya, cara kerjanya, cara bagaimana nak mencari solusi untuk nak menyelesaikan masalah negara, semua sama. Tidak ada satu jalan yang kita lihat lebih efektif, lebih orang kata berkesan untuk nak membawa Malaysia ini ke arah yang betul-betul orang kata boleh diharapkan. Masuk Perdana Menteri yang ini dia cakap macam ini, masuk Perdana Menteri yang ini dia cakap macam ini. Jadi sekarang ini kalau kita lihat Perdana Menteri yang ada dan sebelum-sebelum ini pun, cogan kata mereka, idealisme mereka, perjuangan mereka seolah-olah ada perbezaan, tetapi bila menjadi Perdana Menteri tetap sama. Sebab mereka datang daripada acuan yang sama. Acuan parti politik yang sama. Dan akhirnya desain dia tetap sama macam itu. Sebab itu kalau kita lihat hari ini, sebahagian daripada rakyat Malaysia merasa bahawa tak ada lagi Perdana Menteri yang lain, tak ada lagi orang kata Perdana Menteri yang lebih baik yang mereka nak fikirkan bahawa selain daripada Anwar Ibrahim. Harapan saya adalah begini. Saya harap satu masa nanti ada anak-anak muda, pimpinan-pimpinan politik yang baru yang kita boleh angkat untuk menjadi Perdana Menteri yang jauh lebih transparan, yang jauh lebih baik, tidak bermain politik dalam politik, yang mana dia akan terus kepada kesejahteraan rakyat. Kalau kita lihat ya, hari ini dalam politik yang semakin mencabar, yang mana sekarang ni kita berdepan dengan media-media sosial, kita boleh lihat ya, pimpinan-pimpinan muda yang bersuara, yang mana kita boleh tahu ideologi-ideologi politik yang ditanam oleh pemimpin-pemimpin politik ini dan akhirnya boleh dijawab ya oleh masyarakat dengan begitu segera. Jadi kalau kita tengok hari ini orang kata Anwar Ibrahim, tak ada lagi tokoh lain yang boleh memimpin negara. Sebenarnya kita dah tanamkan benda itu dalam minda kita. Selepas orang ini yang kita tanam kan. Kalau kita tengok contohnya selepas Anwar Ibrahim ni, selepas yang sekarang ini Anwar Ibrahim, kita nak dia satu penggal lagi. Konon-kononnya dia boleh menyelamatkan negara ini. Tetapi hakikatnya sama macam tu. Dia tak pergi lebih, dia tak pergi kurang. Sehingga kan Anwar Ibrahim sendiri cuba untuk mempertahankan jawatan Perdana Menteri itu dengan konon-kononnya tak ambil gaji dan sebagainya. Itu pembohong. Memanglah Anwar Ibrahim tak ambil gaji, tapi dia ahli parlimen, dia ambil gaji. Jadi iyalah Perdana Menteri nak ambil gaji juga buat apa? Sekali petik aja dah boleh dapat dah. Kalau dia ambil gaji Perdana Menteri pun, letaklah 100,000 sebulan pun, 1 tahun baru 1.2 juta. Setakat 1.2 juta tu Anwar Ibrahim Perdana Menteri pejam-pejam mata macam ni ya, cari duit kan. Kalau siapa pun jadi Perdana Menteri ya, tapi jangan hipokrit lah. Lebih baik ambil saja gaji itu supaya orang kata itu memang hak dia sebagai Perdana Menteri dan Perdana Menteri memang ada hak untuk mengambil gaji. Jadi tak perlu hipokrit lah. Nak kekal jadi Perdana Menteri, ya silakan. Bermainlah idealisme politik. Tetapi hipokrit ni pada saya terlalu jelas dan tidak memberi apa-apa makna lah. Lebih baik jadi je macam Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad dia ambil dia gaji dia kan. Begitu juga Perdana Menteri yang lain. Jadi bila begitu sebenarnya hipokrit. Lain dibuat, lain yang ni. Saya tadi tengok komen yang di grup Sarawak. Saya dengar Anwar Ibrahim ni dia datang Sarawak dia umumnya. Dia umum tak tahu dapat duit ke tidak.
Tapi dia umum benda ni seolah-olah dia dah bagi duit. Saya tak tahu. Saya tengok juga tadi isu RZ yang 200,000 belum lagi dapat. Mungkin itu memang melalui proses ya. Sebab nak ambil duit kerajaan ni, dia bukannya dia macam ni, bukan duit kan, duit rakyat. Yang nak dibagi ni semua duit rakyat. Dia hanya mengurus sebagai Perdana Menteri. Jadi itu yang kita boleh lihat. Jangan kita ni fikir, oh ini bantuan daripada Anwar Ibrahim. Betul lah, dia yang menguruskan. Sambil-sambil dia menguruskan, geng-geng PKR pun sakau lah kan. Sebab sebanyak. Jadi dalam Malaysia ni, kalau kita lihat, Perdana Menteri datang dan pergi, tetapi tidak ada perubahan. Rakyat Malaysia betul-betul mengharap tahu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ini ada perubahan besar. Tapi kita tengok 3 tahun ni, saya tak tahulah apa yang kamu orang rasa. Tetapi sepanjang 3 tahun ni Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saya lihat sama je. Bantuan rakyat dan sebagainya mungkin berlakulah dia menghalang sedikit ketirisan. Tetapi kalau kita tengok apabila tangkapan-tangkapan dibuat berkenaan dengan rasuah penyelewengan, sama aja. Dulu pun ada juga tangkapan-tangkapan yang dibuat dan tidak juga memberi impak mana pun. Saya tak nampak pun dekat orang kata kepimpinan Anwar Ibrahim ini betul-betul berjaya membenteras rasuah. Tak nampak. Kasil Pridai, Perdana Menteri sekali-kali dari Sabah dan Sarawak mungkin akan lebih baik perpaduannya. Dia sekarang ni sebenarnya boleh tahu kalau ambil Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi dua parti Sabah dan Sarawak ni harus bergabung dengan kuat. Sebab kalau kerusi parlimen daripada Sarawak ada 31, kerusi parlimen daripada Sabah ada 20 lebih. So dia dapat 50 lebih dan boleh dia jadikan untuk calon Perdana Menteri. Tetapi kalau hanya parti dari Sabah dan Sarawak saja tak cukup lah. Kecuali macam dulu dia bergabung dalam Barisan Nasional, macam GPS dulu. Dia boleh lah. Mungkin contohnya Fadilah tu boleh Barisan Nasional sebab kerusi GPS paling banyak. So mungkin boleh Barisan Nasional tu letakkan Fadilah sebagai Perdana Menteri. Itu kalau dulu dalam gabungan Barisan Nasional lah. Tapi sekarang ni susah lah. Kecuali kalau politik yang ada di negara ni dia begini. Contohnya UMNO dapat 20 kursi, PAS dapat 30 kursi, DAP dapat 30-40 kursi. Yang lain-lain pun sama 30-40 kursi. Boleh untuk mereka nak calonkan Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak. Tetapi parti mereka harus menang 30 kursi ke atas. Tapi kapasitinya tak ada di situ. Kerana kursi yang ada di Sarawak 30 lebih je. Sebab itu kenapa Sabah Sarawak ni nak balik dikembalikan melalui MA 63, iaitu hak ya kerusi 1/3 itu diletakkan kepada Sabah Sarawak. Kalau kita lihat sekarang ini, semua kuasa politik, kuasa kerja kerajaan dan sebagainya semua ada di pusat, yang tidak dapat keistimewaan kepada orang Sabah dan Sarawak. Ini berlaku yang pada saya kita rasa orang kata seolah-olah kita ni ditindas lah secara halus. Dalam politik, dalam pengurusan Malaysia tu, kita lihat begitu. Jadi, Sabah dan Sarawak ni sebenarnya dia ada hak tahu, yang sangat besar. Kerana kita adalah sebahagian daripada pembentukan Malaysia. Cuma hak ini telah pun dirogor, telah pun diliwat oleh pemimpin-pemimpin politik yang berkepentingan. Contoh macam parti PKR. PKR ni dia cuba untuk mengambil undi semua kaum hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk kepentingan Anwar Ibrahim. Sewaktu kita angkat Anwar Ibrahim, ada tak kita nak dia terlalu lebih dengan negara luar? Tak kan? Yang kita harapkan, terutamanya kaum-kaum yang ada di Sabah Sarawak, yang kita harapkan Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri adalah untuk dia melihat semua kaum.
Kerana itu agenda dia. Itu keadilan yang ada dalam parti keadilan itu. Yang dilaung-laungkan. Tapi tak berlaku begitu. Kalau kita tengok, baru ni yang dia umum berkenaan dengan isu Gaza tu. Sampai 100 juta ke sana. Orang Melayu sendiri masih dalam keadaan susah. Orang Melayu sendiri masih banyak yang tidak mempunyai, orang kata, keistimewaan yang diberikan oleh pemimpin-pemimpin Melayu yang terdahulu. Disebabkan oleh kerakusan mereka merompak duit negara. Kenapa kita 100 juta kita nak pergi bantu negara luar? Bila saya cakap macam ni, adalah pula makhluk-makhluk penyokong PKR ni kata itu mungkin duit sumbangan orang, mungkin duit daripada company, daripada syarikat. Saya tak tahulah. Syarikat Melayu mana, syarikat Bumi Putra mana yang sanggup menyumbang 100 juta ni? Mungkin Syed Mokhtar kot. Kalau Syed Mokhtar pun yang boleh buat sumbangan sebanyak gitu, kena ingat, projek yang Syed Mokhtar ambil adalah beras padi dekat negara ni. Maksudnya, itu projek kerajaan, projek yang membabitkan duit negara juga, duit rakyat semua. Jadi benda-benda ni dia pusing terbalik, dia menipu. Hakikatnya, keseimbangan tu tak ada. Contohnya Bumi Putra. Bumi Putra ni, banyak keistimewaan dia tak dapat kepada kaum Bumi Putra Sabah Sarawak. Umpamanya Mara. Kalau kita tengok Mara sekarang ni. Mara ni, tidak memberi impak pun kepada kaum yang ada di Sabah Sarawak. Yang Bumi Putra ni. Dia lebih kepada siapa? Kepada satu kaum. Tetapi tidak juga kita lihat bahawa boleh menguntungkan, terutamanya kepada kaum Melayu yang orang kata ni. Sebab tu saya kata, Perdana Menteri kita ni dah perlu kita tukar kepada tokoh muda, tokoh yang melihat semua kaum yang betul-betul. Yang betul-betul mereka tidak bercakap politik. Yang ada hari ini bercakap politik. Sebab itu bila kita lihat macam ini sekarang ni, ramai yang kritik Anwar Ibrahim ni. Sebab janji mereka sendiri, janji politik mereka sendiri. Yang perkara ini sangat mudah tetapi tak dapat ditunaikan. Jadi dia macam tu. Ramai orang tak puas hati. Saya tak tahulah. Sama ada betul duit itu duit dana daripada orang kata syarikat luar ke, company luar ke yang nak bagi dekat Palestin yang 100 juta tu. Tetapi kalau itu duit kerajaan, saya sangat kecewa. Sebab itu duit rakyat. Kalau duit swasta, syarikat swasta yang nak derma, nak bagi duit tu dekat Palestin, silakan. Sebab apa? Walaupun kita kasihan dengan mereka di sana, tetapi kita di sini. Saya balik ni nanti, sebab itu saya percepatkan NGO saya ni. Sebab itu saya percepatkan ke kawan untuk buat derma kepada NGO saya di atas ni, supaya saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan macam mana kawasan-kawasan pendalaman Sarawak ini. Kenapa kerajaan Sarawak tak boleh nak uruskan orang kata pendalaman yang susah-susah ni begitu cepat? Sebab bukan tanggungjawab kerajaan negeri saja, dia kerajaan pusat. Bajet untuk negeri Sarawak yang seluas ini sedikit. Jadi, kalau kita tengok, kenapa saya push kaum Dayak, saya pertahankan kaum Dayak ni bukan pasal resis tau. Sebab kawan-kawan tak tengok pedalaman sana. Mungkin ramai kawan-kawan yang di Semenanjung, yang jadi cikgu, yang jadi askar, jadi polis, jadi custom, immigration, penjawat-penjawat awam yang datang daripada Semenanjung, yang pernah bekerja dekat Sarawak, yang pernah kerja dekat Sabah. Kalau mereka lihat, kalau mereka dengar apa saya cakap ni, ada sebahagian daripada mereka yang nak menitis air mata. Kita sibuk dengan negara luar tu. Nak bantu ini, nak bantu itu. Tak tahu dah berapa bilion dah kita bantu negara luar. Yang negara kita sendiri tak ada apa tau. Contoh ni pesilat yang Paul Ross cakap ni, dia bagi 2 juta.
Tengok. Saya bukan dengki dengan benda macam ni tau. Tapi yang berkepentingan ni Anwar tak buat. Kaum ni berkepentingan ni kaum. Kaum Dayak adalah kaum terbesar di Sarawak. Dia tak ambil peduli pun. Dia baru ni adalah ambil tokoh Sarawak yang dapat kereta Proton Imas tu. Daripada kawasan saya lah, kawasan Serian, Bidayuh. Tapi hanya satu orang. Itu pun kita tahulah Proton, ditaja oleh Proton. Kan? Jadi apa sumbangan kerajaan pusat kepada kaum Dayak, kaum Sabah Sarawak ni? Sebab itu saya tekankan benda ni. Pagi petang saya nak pergi cerita benda ni. Sebab perjuangan tu, pemimpin PKR dekat pusat duduk sedap. Dia tak pernah berpeluh. Nak berpeluh pun pergi main golf mungkin lah. Pergi jogging dan sebagainya. Orang dekat kampung ni, pendalaman ni berpeluh kerana memang mereka tak ada aircon. Memang mereka tak ada kipas. Memang mereka tak ada elektrik. Mereka nak ke bank pun jauh. Anwar Ibrahim pun tahu. Tapi ada pemimpin PKR lihat ini. Ada pemimpin politik lihat ini. Tidak. Bila saya cakap macam ni, jawapannya kerajaan Sarawak tu ada. Jawapannya GPS dekat Sarawak ada. Itu je. Hari-hari mereka akan cakap macam tu. Hari-hari orang PKR akan cakap macam tu. Kalau macam itu, PKR tak payah ada dekat Sarawak. Kalau macam itu, PHS tu tak payah ada dekat Sarawak. Buat apa engkau orang ada dekat Sarawak? Kalau engkau orang mengharapkan orang lain. Sekarang ni kamu kerajaan di pusat, kamu bantulah. Tunjukkan bahawa PKR, tunjukkan bahawa kerajaan pusat lebih baik daripada kerajaan negeri Sarawak tu untuk bantu rakyat. Ini tak berlaku. 3 tahun saya lihat. Tunggu masuk PRU ke-15 nanti, sibuk Anwar turun ke Sarawak. Datuk Tambi Sri, hai Tuan DJ, sekarang Tuan kurang belasah pas. Saya kurang belasah pas kerana pas pemanggang sekarang ni. Dan yang saya belasah sekarang ni adalah kerajaan. Sebab kerajaan pusat didominasikan oleh PKR. Jadi saya belasahlah PKR ni. Sebab mereka tak buat kerja. Menteri mereka sibuk. Mungkin sibuk dengan basikal. Mungkin sibuk dengan orang kata, taklah, kain batik ke, kain pelekat ke dia sibuk. Dia bukan sibuk dengan masalah rakyat. Sekarang ni PKR sibuk dengan berapa komisen aku dapat, apa projek aku dapat, bagaimana aku nak kekalkan politik, bagaimana aku nak kekalkan sokongan rakyat kepada aku sendiri. Tak ada perubahan. Saya balik ke kampung, orang tua saya pun cakap, tak ada perubahan. Anwar ni jadi Perdana Menteri sama aja. Sama aja, tak ada apa-apa yang ada perubahan yang orang kata memberi impak lah kepada pendalaman dan kampung-kampung ni, tak ada. Lebih kepada apa tau? Lebih kepada kerja politik. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, orang PKR lebih buat kerja politik. Kalau kita tengok, mereka pergi buat kerja pun dekat rasa-rasa yang tempat yang mereka nak bertanding. Dia pergi buat kerja pun bantu rakyat pun dekat kawasan-kawasan yang dia nak mendapat nama dekat situ. Kalau saya tengok dekat Sarawak sekarang ini, Kemana mereka sibuk nak pergi buat kerja tau, PKR Sarawak. Dia pergi dekat mana? Kalau kawan-kawan tak percaya cakap saya, PKR Sarawak, dia sibuk pergi buat kerja dekat Miri. Sebab dekat sana ahli parlimennya Miri. Jadi mereka ni nak bertanding dekat Adun. Kalau kita tengok, AMK dia pergi buat kerja dekat Miri. Buat kerja dekat kawasan Miri. Buat apa?
Kawasan dia sendiri pun tak terjaga. Zaman Madanon, PMX Shaw sendiri. Ya, Tuan Daniel, bukan bantu pun rakyat. Ya. Sekarang ni PKR ni Shaw sendiri. Bukan saja Anwar Ibrahim. PKR sendiri Shaw. Kerana apa? Kerana Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Jadi sebab itu pengampu, penjilat yang tak tentu hala sekarang ni duk meroyan. Meroyan tak tentu hala. Saya tak tahulah berapalah mereka ni dapat yang duk meroyan sangat tu. Dia tak bagus mana pun. 3 tahun ni. Sebab itu saya keluar. Apabila Anwar Ibrahim buat percaturan politik dia dengan menggunakan anak dia, dan percaturan politik itu pula seperti mana yang saya ulas sebelum-sebelum ini, melibatkan kroni anak beranak dia, melibatkan kroni dia sendiri, buang masa. Rakyat biasa ni masuk dalam PKR buang masa tau. Yang diangkat adalah suku sakat kerabat dia sendiri. Kerabat Nurul Izzah, kerabat Wan Azizah, kerabat Anwar Ibrahim sendiri. Loslan Muhammad Noor fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Saya nak tanya dekat Loslan, dekat mana saya fitnah Anwar Ibrahim? Saya nak tanya. Dekat mana saya fitnah? Fau ni pula kata Fizi dah kalah sebab tu kau melalak. Bukan pasal Rafizi. Benda ni yang saya cakap betul. Dekat mana saya fitnah Anwar Ibrahim ni? Siapa yang ada dalam kepimpinan PKR sekarang ini, yang daripada atas sampai ke bawah, mereka-mereka ini adalah kroni Anwar Ibrahim, kroni Izzah, kroni Wan Azizah. Ambillah daripada siapa pun menteri sekarang ni. Daripada menteri, daripada GLC, daripada mana-mana mereka ni, kamu orang tengok. Siapa dia? Saya ambil dekat Sarawak Saya ambil dekat Sarawak. Pengurusi MPN Sarawak, kroni Samsul, kroni Nurul Izzah. Penasihat PKR Sarawak, siapa? Kawan baik Wan Azizah. Menteri Fadlina. Fadlina ni siapa? Anak kepada kawan Anwar. Fahan, sutpo dia, anak kepada kawan Anwar. Bapa Fahan Fauzi. Fauzi pengurusi MPN Pahang. Dr. Zuleha siapa? Kawan Wan Azizah. MB Negeri Selangor siapa? Nurul Izzah punya kawan. Geng Azmin Semburit. Sebutlah. Rabanan orang Anwar Ibrahim. Dato' Azman kawan Anwar Ibrahim. Semuanya kroni. Kroni yang dekat tau. Jadi dia geng-geng tu ya. Sebab itu bila dia orang ni duk meroyan ni, oh ni Daniel ni pasal geng dia kalah, Rafizi kalah. Sebab Rafizi bukan geng dia. Rafizi hanya mempertahankan parti. Rafizi kerja dia mempertahankan PKR itu. Untuk siapa? Untuk pemimpin PKR. Untuk ahli PKR. Sebab itu kalau kita tengok Rafizi ini ditolak. Sebab dia bukan dalam kroni ini. Dia tidak duduk dengan Nurul Izzah, dia duduk dengan Anwar Ibrahim, dia tak duduk dengan Wan Azizah. Tapi dia hanya berada untuk pertahankan parti itu. Amin Nanta, kesi PKR daripada kamu orang meroyan dekat sini, bagus kamu pergi turun Sarawak bantu masa banjir. Betul? Betul? Dekat Sarawak tak ada banjir. Dekat Sabah banjir. Inilah ayat saya baca
Huhu Yaya ni. Tapi Anwar makin diterima ramai. Inilah ayat perasan kepada geng-geng PKR ni. Anwar semakin diterima. Muhyiddin dulu pun diterima rakyat. Ismail Sabri pun diterima rakyat. Memanglah bila dia orang ni nak pergi ke mana-mana, memang siaplah orang letak ni dia orang pergi ni. Dia panggil lah orang mana-mana suruh datang kan. Selepas engkau masuk saja pilihan raya besok, engkau orang tahulah kan. Dia macam tu lah. Mana ada orang tak layan. Mahathir dulu pun orang kata makin ramai orang ikut. Last hilang deposit. Dia macam tu lah. Cuma yang pelik dekat Malaysia sekarang ni, orang duk berebut jawatan Perdana Menteri tu. Semua parti. Semua parti duk berebut jawatan Perdana Menteri. Tak tahu. Yang saya hidup PM kamu orang ni apa Yan Zen ni cakap saya tin kosong. Tin kosong pun lebih baik daripada dia. Dia pergi tengok juga channel saya. Kan? Ni pelik dia orang. Nak tahu Anwar Ibrahim ni the best atau tidak? Tunggu PRU ke-16 ini. The best atau tidak? Jangan kita perasan sendiri. Kalau PRU ke-16 ni, PKR boleh dapat 30 ke atas kerusi, yalah. Kena 50 kerusi, PKR kena menang pada PRU ke-16 ni, baru kata Anwar Ibrahim the best. Kalau PKR setakat 20 kerusi, 15 kerusi, itu bukan the best. Itu tandanya tanda-tanda nak kuyup. Nas TV, aku dah faham sebab apa kau marah sangat sekarang. Rafiji kalah pemilihan, jadi kau pun tak boleh naik dan dapat jawatan sebab tu kau marah sangat kan. Nas TV, saya bukan pasal Rafizi ya. Saya bukan pasal Rafizi. Saya cakap betul, dalam pemilihan parti ini, part dia tentang jawatan, tentang apa-apa yang ada dalam parti, saya tak ada masalah. Saya orang yang menang. Saya ketua cabang. So, kenapa kau pergi bercerita macam bodoh? Tak habis-habis bodoh lah. Kau orang penyokong PKR yang memang buta tuli lah. Okay, Nas TV. Eddie Aziz. Sekarang ni awak parti mana? Saya tak ada parti. Saya tak mau parti. Saya buat NGO. Itu hak kamu bersuara ya. Betul. Malim Su. Ini diorang tak habis-habis diorang meroyan. Saya tidak nak orang kata diorang ni pelik tau. Diorang fikir saya ni kalah. Saya bukan kalah. Saya dah berulang-ulang kali cakap saya bukan kalah. Saya ketua cabang. Saya letak jawatan memang saya tidak mahu dah duduk dalam parti ni. Nak cerita apa? Sebelum ini pun dah pegang juga jawatan dalam MPN Sarawak tu. Jadi ketua penerangan PKR Sarawak, jadi naib pengurusi PKR Sarawak. Apa yang saya nak, yang kamu orang, yang diorang cakap ni, saya nak jawatan, nak ini, tak ada. Tidak ada apa yang kepentingan yang saya nak dekat sana. Tetapi saya nak parti ini, parti PKR itu menunaikan janji mereka kepada kaum, terutamanya kaum Dayak tu. Jadi bila tak ada, sebab itu saya bersuara, saya keluarlah parti ini. Buat apa parti ini ada dekat Sarawak? Kalau ini matlamat mereka, matlamat PKR hanya nak menguntungkan kepada individu. Jadi penyokong dia sekarang ni macam orang bodoh. Mana-mana parti politik memang akan dikritik. Kalau PKR tak nak dikritik, bubarkan PKR tu. Supaya orang tak kritik lagi PKR. Nas TV ni, ini bagus soalan dia. Memanglah kau ketua cabang, tapi kau kan tim Rafizi. Jadi bila Rafizi kalah, kau pun akan dipinggirkan.
Kau bukan sebab tu asal lepas pemilihan kau terus berubah 180 darjah. Saya nak bagi tahu. Dengar tak kata-kata Nas TV ni? Ini dia dah membongkar keburukan dalam PKR itu. Inilah kerja dia orang. Bila orang sokong Rafizi, dia orang pinggirkan orang, dan inilah contoh bully membuli yang berlaku dalam PKR. Akhirnya dia sendiri cakap. Nampak? Jadi kalau kamu cakap Nas, kamu kena bercakap realiti hidup kamu tu dulu. Jadi macam mana kamu orang nak panggil rakyat sokong PKR, sedangkan kamu orang membuli pemimpin kamu orang dalam tu. Jadi buat apa saya jadi ketua cabang kalau kamu orang nak bully? Buat apa saya duduk dalam parti yang suka bully orang? Kan bodoh namanya. Baik saya keluar, saya kritik kau. Saya kritik parti kau. Saya kritiklah PKR. Nampak? Engkau sendiri membongkarkan kebodohan PKR ni sekarang ni. Mat Isa Abdul Aziz, kau pun tak faham realiti politik. Saya tak faham realiti politik, kamu lagi tak faham daripada saya, Mat Isa. Saya nak jawab soalan komen penonton ni. Kamu MA 63, kamu tak tahu. Yang kamu tahu pekoman. Jaja, lihat Sabah Sarawak akan disapu PKR. Bagus, tahniah. Kalau PKR boleh menang dekat Sarawak, 2 kerusi DUN, dah bagus lah. 2 kerusi DUN, 2 kerusi parlimen. Kalau Sarawak dekat Sarawak PKR boleh menang, dah bagus lah. Tahniah. Mak Izzah, kritik kau tak membawa. Tak membawa apanya. Kalau kamu masih kekal dalam channel saya ni, maksudnya kritikan saya menyengat telinga kamu orang. Kalau betul saya cabar dengan geng-geng baruah PKR yang ada dalam ni. Baruah-baruah yang orang kata penyokong yang bangang-bangang PKR ni. Kalau betul channel saya ni tidak memberi impak kepada PKR, kamu orang sekarang boleh pergi berambus. Buang kamu punya subscribe dengan saya. Ada berani? Ini dok komen setiap hari dekat saya punya channel ni. Maksudnya di sini bahawa ada impak dan input bahawa suara saya ini PKR takut. Kalau betul sekarang ini saya cabar orang PKR, kau orang pergi buang subscribe kamu daripada channel saya. Mana orang PKR sekarang ni, pergi buang subscribe kamu. Saya cabar. Saya bukan jenis penakut. Kenapa kau follow channel saya? Pergi berambus, jangan ikut saya. Channel saya ini channel bukan untuk PKR dah. Tuan Ibi, tak mau komen pedas. Saya dengar komen pedas orang, tetapi kalau orang PKR nak pergi cerita macam itu, pergi belah. Ini channel saya. Anak ayam, jangan cakap macam tu bang. Nanti dia orang mengadu kat DAP. DAP pun tak tahu dah macam mana tu. Amin Nanta, mustahil PKR menang kat Sabah, Sarawak. Orang yang berpengaruh dan mengetahui MA 63 dibuang orang. Dia orang buang. Tengoklah. Nak tengok. Aku boleh kau sejak dulu lagi. Tapi sikap kau yang sebenar. Tapi tahu sikap kau. Daripada dulu kau nak ikut saya, ikutlah. Ikut je lah, janganlah macam-macam. Tak nak ikut, cabut. Masing-masing ada idealisme politik. Mama Azwan, thank you. DAP pun dah kena bully. DAP pun kena bully. Betul? DAP Sarawak terjejas disebabkan oleh PKR tau. DAP di Sarawak terjejas disebabkan oleh PKR. Amanah terjejas disebabkan oleh PKR. Sebab apa? Pembodek PKR di Sarawak ni terlalu banyak. Menyusahkan mereka. Kerja mereka membodek dekat atas, menyusahkan DAP dekat bawah, menyusahkan amanah. Tanya orang amanah dekat Sarawak, tanya orang DAP kat Sarawak.